Bersama saya Azrin Arif dalam rentasan berita edisi 1170. Antara paparan utama. Rendahnya anggapan Jolo terhadap maruah negara. Selesai kes jenayah dengan pertukaran wang satu bentuk rasuah. Semakin ramai intelek Melayu tertarik kepada DAP. Betulkah Menteri Malaysia cap ayap? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Keputusan Peguam Negara Malaysia Tan Sri Idrus Harun dan Pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang membatalkan siri perundingan dengan Peguam Low Tech Jolo yang diaturkan oleh bekas Peguam Negara Tan Sri Muhammad Apandi Ali adalah betul dan tepat. Tindakan Jolo yang menawarkan 1.5 bilion ringgit kepada kerajaan Malaysia untuk melepaskan diri daripada dakwaan adalah satu penghinaan terhadap sistem keadilan di negara ini. Hakikatnya, Jolo telah didakwa di Mahkamah Amerika Syarikat dan di Mahkamah Malaysia atas dakwaan melakukan jenayah menipu syarikat One Malaysia Development Berhad 1MDB dan kerajaan Malaysia berjumlah berpuluh bilion ringgit. Mana boleh berlaku tawar-menawar antara si penjenayah Jolo dengan kerajaan Malaysia? Adakah sistem keadilan di Malaysia boleh dijual beli dengan tawaran 1.5 bilion ringgit dari Jolo? Adakah Jolo kini cuba merasuah kerajaan Malaysia? Adakah begitu rendah pandangan Jolo terhadap sistem kehakiman di Malaysia sehingga semuanya boleh dijual beli? Soal ahli jawatan kuasa khas mengenai rasuah JKMR SPRM Hassan Karim pada 1 Julai lalu. Adakah pada pandangan Jolo bahawa Jabatan Peguam Negara Badan Kehakiman Malaysia sanggup bersekongkol dengan penjenayah sepertinya dan boleh diajak berunding tawar-menawar untuk menggugurkan pertuduhan ke atas dirinya jika ada harga yang sesuai boleh dibayar? Bidas Ahli Parlimen Pasir Gudang itu, Hassan berkata tawaran Jolo adalah biadab. Katanya jika Jolo ada maruah dan percaya dia tidak bersalah, maka peniaga yang kini diburu oleh polis itu patut pulang ke Malaysia untuk menghadapi pertuduhan di Mahkamah Keadilan, bukannya cabut lari berselindung di negara lain. Tindakan Jolo melantik firma guaman Cooper & Keen yang berpejabat di Washington dan seterusnya firma guaman dari Amerika Syarikat dan melantik pula Muhammad Apandi Ali sebagai orang perantaraan perundingan dengan kerajaan Malaysia adalah satu pengakuan bahawa dia telah berbuat kesalahan jenayah menipu syarikat 1MDB dan kerajaan Malaysia menurut Hassan. Jika dia tidak berbuat salah, mengapa Jolo sanggup menawarkan sehingga sebanyak 1.5 bilion ringgit kepada kerajaan Malaysia sebagai balasan jika semua pertuduhan ke atas dirinya di Mahkamah Malaysia digugurkan? Sedihnya, mengapa bekas Peguam Negara Muhammad Apandi Ali tergama untuk jadi orang perantaraan antara Jolo dengan pihak kerajaan Malaysia? Kecamnya. Beliau juga mempertikaikan sama ada betul daripada segi undang-undang jenayah di Malaysia bahawa pertuduhan kesalahan jenayah di Mahkamah Malaysia boleh digugurkan jika ada bayaran wang dibuat, apatah lagi jika bayarannya besar seperti 1.5 bilion ringgit. Tidakkah bekas Peguam Negara Muhammad Apandi Ali menyedari bahawa Jolo telah terlibat dalam jenayah penipuan skandal 1MDB yang menyebabkan kerajaan Malaysia mengalami kerugian berjumlah lebih 50 bilion ringgit? Soal Hassan. Beliau juga amat hairan mengapa Idrus Harun selaku Peguam Negara sanggup mengadakan perundingan berkali-kali dengan wakil-wakil Jolo dalam satu siri perundingan yang melibatkan tawar-menawar. Pada 15 Mac 2022 lalu, Mahkamah diberitahu Jolo mengumpulkan jumlah terbesar wang hasil penjarahan 1MDB iaitu 1.42 bilion US dollar, kira-kira 6 bilion ringgit daripada 3 terbitan bond syarikat milik kerajaan yang digelar Projek Magnolia, Projek Maximus dan Projek Catalyze. Sementara itu, Najib pula mengambil 756 juta US dollar, kira-kira 3.2 bilion ringgit yang dimasukkan ke dalam akaun pribadinya daripada syarikat cengkerang Jolo.
Demikian menurut keterangan Eric Van Don, Ejen Forensik Kewangan Biro Siasatan Persekutuan FBI yang mengesan aliran keluar dana daripada 3 transaksi bond berkenaan yang diatur oleh kumpulan Goldman Sachs untuk 1MDB. Justru Jolo bukan hanya biadab dan menghina sistem keadilan negara ini, malah penyangka ini tidak berhak untuk membuat apa-apa tawaran bagi melepaskan dirinya daripada dakwaan. Pulang ke Malaysia dan hadapi perbicaraan jika yakin tidak bersalah. Kami rakyat Malaysia yang setia kepada negara ada maruah dan harga diri, bukan seperti penyangak yang tak tahu malu. Dana 1MDB diasaskan untuk meneruskan projek pembangunan di Malaysia, bukan untuk dibuat kenduri haram gerombolan kleptokrat. Isu tawaran penyelesaian peniaga dalam buruan Low Tech Job atau JOLO berhubung kes One Malaysia Development Berhad 1MDB kini menyeret kerajaan dengan persoalan tentang tanggungjawab, amanah dan iltizam kerajaan untuk membawa penyangak yang berkenaan ke muka pengadilan. Bekas Peguam Negara Tan Sri Muhammad Apandi Ali dalam kenyataannya berkata, beliau telah dihubungi firma guaman Kober & Kim dari Washington, Amerika Syarikat yang memohon bantuan mengatur mesyuarat dengan Jabatan Peguam Negara pada akhir Mei lalu. Saya kemudian mengatur beberapa siri perjumpaan di mana wakil daripada Kober & Kim datang ke Malaysia, jelas Muhammad Apandi kepada Berita Harian. Firma guaman Kober & Kim adalah peguam yang mewakili JOLO. Menurut beliau, pada perjumpaan di Pejabat Peguam Negara itu, kerajaan diwakili Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun dan pegawainya serta Pegawai Kanan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM). Tujuan perjumpaan itu adalah bagi berbincang untuk membawa balik dana yang didakwa diseleweng JOLO daripada 1MDB. Selepas perjumpaan terbabit di mana pada waktu itu dilihat positif, ia kemudian dibatalkan oleh AGC secara tiba-tiba atas alasan yang hanya diketahui mereka, katanya. Kenyataan ini disahkan oleh Jabatan Peguam Negara yang mengaku bahawa JOLO menerusi wakilnya ada membuat percubaan untuk mendapatkan satu penyelesaian dengan kerajaan Malaysia pada tahun ini. Kesemua tawaran penyelesaian daripada wakil JOLO telah ditolak oleh Jabatan Peguam Negara, katanya dalam satu kenyataan pada Sabtu. Beberapa media melaporkan JOLO dipercayai menawarkan 1.5 bilion ringgit kepada kerajaan Malaysia untuk menyelesaikan pertuduhan terhadapnya berhubung penyelewengan dana 1MDB. Dalam pada itu, Peguam Kanan Muhammad Hanif Khatri melahirkan rasa terkejut ke tahap tidak logik dan tidak masuk akal di atas penglibatan Muhammad Apandi dalam berundingan dengan JOLO adalah atas lantikan kerajaan. Muhammad Apandi merupakan Peguam Negara sewaktu skandal 1MDB meletup ketika pentadbiran bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Ketika beliau masih berkhidmat sebagai Peguam Negara, Apandi menarik perhatian ramai selepas membersihkan Najib daripada sebarang salah laku dalam skandal 1MDB, ujar Muhammad Hanif. Beliau menuntut Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri dengan serta-merta memberikan kenyataan rasmi jika kehadiran Apandi Ali adalah untuk mewakili kerajaan Malaysia, maka apakah asas, sebab dan tujuan pelantikan tersebut? Menurut beliau, Muhammad Apandi mempunyai pelbagai konflik kepentingan dan tindakan tidak bernas dalam urusan skandal 1MDB semasa beliau menjadi Peguam Negara Malaysia antara tempoh 27 Julai 2015 hingga 14 Mei 2018. Muhammad Hanif membangkitkan bahawa Muhammad Apandi telah tidak memainkan peranannya sebagai Peguam Negara menerusi 3 tindakannya antara Januari 2016 hingga Jun 2017, iaitu pertama, melepaskan Najib Razak daripada kaitan dengan skandal 1MDB dan SRC melalui kenyataan media pada 26 Januari 2016. Kedua, gagal mengambil langkah perlu bagi menentukan ada perwakilan Peguam Amerika Syarikat lantikan Malaysia yang memainkan peranan aktif untuk menjaga kepentingan Malaysia dalam kesemua tindakan sitaan dan jenayah berkaitan dana 1MDB sama ada di Amerika Syarikat maupun mana-mana bidang kuasa lain. Dan ketiga, gagal sama sekali untuk bekerjasama dengan pihak berkuasa negara luar walaupun ada permintaan daripada mereka seperti Pejabat Peguam Negara Switzerland yang mendakwa permohonan Mutual Legal Assistance MLA telah tidak dilayan oleh Apandi Ali sehingga ianya menggagalkan tindakan bernas yang segera berkaitan skandal 1MDB dan pesalah-pesalah yang terbabit. Sementara itu, Ahli Parlimen Bukit Gelogor yang juga seorang peguam, Ram Karpal yang berpendirian sama dengan Muhammad Hanif berkata, Muhammad Apandi sepatutnya menuntut JOLO menyerah diri sebarang percubaan untuk menyelesaikan kes jenayah JOLO sebagai pertukaran dengan sejumlah wang boleh menjadi satu bentuk rasuah dan Apandi mesti mendedahkan jika dia dimaklumkan oleh wakil JOLO bahawa ini adalah niat JOLO. Apandi harus mendedahkan lebih lanjut jika dia dibayar untuk perkhidmatannya oleh JOLO. Jika beliau dibayar oleh JOLO, timbul persoalan sama ada bayaran tersebut adalah daripada dana 1MDB, tegasnya dalam satu kenyataan.
Jolo sedang berdepan saman 3.78 bilion US dollar, kira-kira 15.85 bilion ringgit yang difailkan oleh 1MDB dan 4 anak syarikatnya. Jom Channel bersetuju berhubung pandangan bahawa tugas Peguam Negara ialah membawa balik Jolo ke Malaysia untuk dibicarakan dan menjadi saksi penting kepada pembicaraan Najib Razak, bukan berunding dengannya. Rundingan ini untuk apa sebenarnya? Pada tahun 2015, ramai yang gempar dengan penyertaan sastrawan negara Samad Said ke dalam DAP. Walaupun beliau dikecam, fenomena Melayu Islam menyertai DAP semakin membiak. Hari ini, keluarga DAP terus berkembang dengan penyertaan ahli masyarakat yang berbakat dan berkebolehan, menurut portal Roket Kini pada Selasa. Namun itulah hakikat yang sedang berlaku. DAP menarik perhatian bukan sahaja oleh politikus jalanan, tetapi juga golongan karyawan dan intelek. Feroz Zainal, seorang pencipta dan pernah memenangi anugerah Malaysian Commercialization Year pada tahun 2018. Beliau juga ketua kampung bagi Kampung Kalung Tengah yang sangat aktif dalam komunitinya. Kini beliau menyandang jawatan sebagai pengerusi usahawan inovasi antara GAPI, Hulu Selangor dan juga pengerusi Persatuan Ibu Bapa dan Guru bagi SMK Bandar Baru Batangkali. Selain itu, Feroz juga seorang chef yang berpengalaman dan pengasas Lipis Pizza, iaitu satu jenama pizza tempatan yang telah mendapat pengiktirafan dan telah mendapat liputan media arus perdana. Dalam satu wawancara dengan Roket Kini, beliau berkata penyertaannya dalam DAP adalah kerana beliau percaya ia sebuah parti perpaduan. Saya hanya orang biasa yang cuba membuat perubahan kecil untuk masa depan Malaysia, katanya merendah diri dalam wawancara tersebut. Beliau juga percaya perlu ada lebih ramai pemimpin yang mengutamakan rakyat dan menghormati semua agama. Satu-satunya cara bagi seorang pemimpin untuk benar-benar memahami masalah yang dihadapi oleh orang yang bekerja adalah jika dia telah melalui jalan itu dan telah menghadapi isu yang sama. Saya pernah berkecimpung dalam parti lain sebelum ini. Saya juga berkawan dengan beberapa ahli mereka. Saya percaya kita harus menggalakkan satu sama lain untuk melakukan yang terbaik untuk komuniti kita dan meletakkan usaha terbaik kita dalam membantu rakyat Malaysia, katanya seperti dipetik. Sebelum itu, DAP menerima penyertaan Dr. Zubaidah Ibrahim, bekas dekan dan Profesor Madya Universiti Malaya. DAP telah dimomokkan dengan berbagai cerita demi menjauhkan orang Melayu Islam daripada menyokongnya. Parti itu ditohmah sebagai komunis, anti-Islam, menyebarkan agama Kristian dan lain-lain. Malah tindakan ahli parlimen DAP Bukit Mertajam Steven Sim Chi Kiong memberi sebuah motosikal kepada Anas Hazmi Ahmad yang berasal dari Kelantan dipolitikkan. Sementara itu, kes saman fitnah yang difailkan ahli parlimen Segambut Hanayo terhadap bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan pula akan diteruskan ke pembicaraan penuh. Musa Hassan disaman berhubung dakwaan beliau bahawa Hana mahu menjadikan Malaysia sebuah negara Kristian. Hana mendakwa kenyataan Musa pada forum di Universiti Teknologi Mara pada 31 Januari 2019 adalah fitnah dan berniat jahat. Parti yang berkawan dengan DAP turut mendapat tempias fitnah golongan asabiah dengan pelbagai gelaran seperti kuda tunggangan DAP, pandap dan sebagainya. Anehnya, di sebalik segala penistaan itu, DAP terus menerima penyertaan daripada golongan intelek Melayu sendiri. Sementara UMNO dan PAS yang merancang slogan No Anwar, No DAP sebagai propaganda mereka supaya rakyat membenci Pakatan Harapan pimpinan Presiden Keadilan, Datuk Seri Anwar Ibrahim, terus dilanda kucalana yang berterusan. Perpaduan entah ke mana, muafakat nasional mati tanpa pusara. Jelas apabila satu kaum sahaja menganggotai parti politik seperti MCA, MIC dan UMNO, maka semakin kelam masa depan kaum lain dalam negara ini. Tiba-tiba Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah berkata konflik Rusia-Ukraine memberi impak yang minimal kepada ekonomi negara. Ahli Parlimen Bersatu Indra Mahkota itu berkata nilai perdagangan Malaysia dengan Rusia ialah 8.781 bilion ringgit, sementara dengan Ukraine ialah 1.461 bilion ringgit, iaitu 0.5% daripada keseluruhan jumlah perdagangan global Malaysia. Menurut beliau, konflik peperangan antara Rusia dan Ukraine itu telah menyebabkan penurunan jumlah ekspor antara Malaysia dan kedua-dua negara itu. Beliau berkata demikian di Dewan Rakyat hari ini ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Pakatan Harapan Kota Raja Muhammad Samu yang ingin mengetahui langkah kerajaan untuk membendung kesan secara tidak langsung khususnya kepada ekonomi akibat daripada perang tersebut.
Bagaimanapun, menurut Saifuddin, penurunan ekspor itu hanya memberikan kesan minimal kepada prestasi keseluruhan sektor ekspor Malaysia. Saifuddin berkata sumber import terbesar Malaysia daripada Rusia ialah petroleum dan arang batu, manakala Malaysia mengimport gandum dan bijirin serta minyak bunga matahari daripada Ukraine. Industri pembuatan chip tempatan telah terkesan akibat konflik ini. Malaysia menyumbang sebanyak 13% kepada sektor pengujian dan pembungkusan chip dunia. Sektor ini terkesan kerana Rusia dan Ukraine merupakan pengeluar bagi neon dan palladium, iaitu bahan utama dalam pembuatan semikonduktor. Hal ini akan menyebabkan pengurangan ekspor komponen tersebut ke pasaran dunia, terutamanya di Eropah. Saifuddin menjelaskan kerajaan melalui Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI secara berterusan melaksanakan langkah-langkah proaktif untuk mengurangkan kesan sporadik ke atas ekonomi negara akibat Rusia-Ukraine. Sejak perang Ukraine-Rusia, boleh dikatakan setiap hari kita dihidangkan dengan berita-berita bagaimana perang ini telah menyebabkan harga komoditi di seluruh dunia melonjak. Ia menjejaskan kejatuhan daripada segi bekalan yang juga menjadi punca mengapa harga barang meningkat dengan mendadak di negara kita. Ini kerana kedua-dua negara adalah pengeluar utama antara lain minyak bunga matahari, gandum dan jagung. Juga turut disebarkan berita bahawa konflik Ukraine-Rusia ini jika berpanjangan boleh menyebabkan kemelisitan dan seterusnya mengurangkan permintaan global untuk makanan. Di Malaysia, kita semua tahu harga ayam, minyak masak dan gandum telah meningkat. Begitu juga kos sara hidup dan inflasi. Semuanya salah perang Ukraine-Rusia kerana COVID-19 tidak boleh dipersalahkan lagi. Itulah yang dicanang oleh Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, MAFI, serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Hal Ehwal Pengguna, KPDN HEP. Tetapi hari ini, kerajaan kata kesan konflik Ukraine-Rusia ini memberi impak yang minimal kepada ekonomi negara. Jadi, mana satu yang betul ni? Mungkinkah pemikir hebat PAS yang rajin membaca seperti Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat, Dr. Ridwan Muhammad Noor boleh memberi cadangan yang bernas kepada kerajaan supaya konsisten dalam hujah mereka? Kalau puncanya kemelisitan ekonomi ini bukan perang Ukraine-Rusia, maka hanya satu senario yang rakyat marhai nampak. Ayam itu berkokok kuat tetapi tak sedar ekor bergelumang dengan tahi. Kalian sebenarnya tidak kompeten. Setiap kementerian seolah-olah bergerak secara solo, tak tahu apa maklumat yang disampaikan oleh kementerian lain kepada rakyat. Akhirnya, ia jadi berita palsu. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporterjomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azmin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.